Pernahkah anda dibuli? Okey, apa maksud buli sebenarnya? Secara umum, buli adalah tingkah laku agresif, berunsur asakan, dan keganasan. Okey, di sini saya nak kongsikan erti kata sebenar buli. Apa maksud buli sebenarnya? Buli adalah perbuatan individu perseorangan atau berkumpulan secara agresif yang menyebabkan seseorang itu tidak senang. Dia rasa negatif. Okey, buli ini akan berlaku dalam jangka masa yang panjang maupun pendek, dan ia akan berlaku berulang-ulang. Tindakan buli ini akan melibatkan berlakunya kesan negatif kepada seseorang. Pelaku buli ini adalah biasanya akan bergerak secara perseorangan ataupun berkumpulan. Siapakah mangsa dan pelaku buli? Sekarang bila kita berkata tentang mangsa dan pelaku buli, semua orang boleh jadi mangsa dan semua orang boleh jadi pelaku buli. Kalau kita tanya diri kita sendiri, siapa kita? Adakah kita pembuli? Adakah kita pernah menjadi mangsa buli? Kalau ikut kajian, semua orang menjadi mangsa buli, dan mangsa buli biasanya atau pembuli biasanya melibatkan individu berumur seawal 7 tahun hinggalah dewasa. Ia tidak terkecuali dari segi jantina. Perempuan boleh jadi pembuli, lelaki pun boleh jadi pembuli. Begitu juga mangsa buli, perempuan sebagai mangsa buli, lelaki juga mangsa buli. Buli ini jika tidak dikawal akan menjurus kepada kes jenayah. Sikap buli ini kadang-kadang terbawa ke tempat kerja. Ini harus dielakkan. Mengapa agaknya seseorang itu membuli? Dia ada beberapa faktor sebenarnya yang menyebabkan seseorang itu membuli. Pertama adalah ketidakseimbangan kuasa. Apa maksud ketidakseimbangan kuasa? Bila kita kata tentang kuasa, seseorang itu nak tunjukkan dia power, dia nak pengiktirafan. Contohnya kawan kita ni rasa dia hebat berbanding orang lain. Jadi dia akan buat sesuatu untuk menarik perhatian orang lain supaya orang mengiktiraf dia bahawa dialah bos kat situ. Dialah yang berkuasa kat situ, dialah ketua. Yang kedua adalah dia inginkan perhatian. Orang yang membuli ini inginkan perhatian di mana kadang-kadang dia tidak mendapat kasih sayang yang secukupnya di rumah, atau dia tidak mendapat perhatian di persekitaran sekolahnya, di mana cikgu tak memberi perhatian kepada dia, lebih perhatian kepada pelajar lain, yang menimbulkan perasaan iri terhadap orang lain. Jadi dia akan membuli untuk menarik perhatian. Yang ketiga adalah pengaruh rakan sebaya. Apa yang dimaksudkan dengan pengaruh rakan sebaya adalah bila mana selalunya adalah secara berkumpulan. Bila mana ada kumpulan mengasak dia, menyuruh dia untuk membuli seseorang. Contohnya untuk menyertai sesuatu kumpulan itu, individu tersebut perlu melalui proses atau syarat-syarat kumpulan tersebut. Salah satu syaratnya adalah untuk membuli orang lain. Itu salah satu faktornya. Yang keempat adalah perbezaan. Orang membuli ini biasanya dia tidak boleh terima perbezaan. Contohnya orang lebih pandai dari dia tak boleh terima. Dia nak dia yang lebih. Dia tak boleh ada persamaan atau perbezaan. Kalau boleh dia nak lebih sikit. Dia tidak meraihkan perbezaan, tidak meraihkan persamaan. So itu antara punca membuli. Pada itu, kes buli di sekolah seluruh negara tahun lalu berkurangan kepada kira-kira 3,000 kes berbanding 4,000 kes pada 2014. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk P. Kamalunnathan berkata, penurunan kes didorong usaha pencegahan yang dilakukan pelbagai pihak termasuk sekolah, ibu bapa serta Kementerian Pendidikan sendiri. Dato' Kamalunnathan yang juga anggota Parlimen Hulu Selangor turut melahirkan rasa kecewa dan sedih dengan kes buli terbaru di Klang.
Kejadian berlaku Khamis lalu apabila seorang murid tahun 2 dikatakan dipaksa menggunting lidahnya sendiri akibat dibuli beberapa pelajar tahun 3 di tandas sekolah. Mengulas lanjut, tegas beliau, tindakan sewajarnya ke atas pelajar terbabit hanya akan diambil selepas laporan siasatan polis diperoleh. Assalamualaikum, salam sejahtera. Untuk perkongsian kali ini, cikgu ingin fokuskan kepada aspek peningkatan disiplin diri murid. Okey, jadi topik yang ingin cikgu kupas adalah berkaitan buli. Jadi cikgu percaya ramai murid mungkin biasa dengar perkataan buli, tapi sejauh mana kamu memahami apa sebenarnya buli itu? Baik, mari kita sama-sama melihat isi kandungan yang ingin cikgu kongsikan pada kali ini. Baik, yang pertama cikgu akan kupas tentang definisi buli. Yang kedua, ciri-ciri buli. Yang ketiga, jenis-jenis buli. Dan yang keempat, kesan buli. Okey, baik. Tapi sebelum tu mari kita soroti kes-kes yang pernah dilaporkan di dada-dada akhbar berkaitan buli. Kes pertama berlaku pada tahun 2004. Pelajar tingkatan 4 meninggal dunia selepas kecederaan teruk dipercayai dipukul oleh sekumpulan pelajar senior di asrama sekolah. Kes pertama. Kita tengok kes yang kedua. Pelajar tingkatan 4 juga berlaku pada tahun 2010, meninggal dunia akibat dibuli dan didera oleh 5 orang pelajar tingkatan 5, pelajar senior lah. Okay? Ini kes yang kedua. Tengok kes yang ketiga pula. Pelajar tingkatan 4 juga berlaku pada tahun 2015, tidak sedarkan diri dipercayai selepas disepak oleh pelajar senior akibat salah faham. Ini bahaya salah faham ya. Salah faham pun boleh terjadinya buli. Kita tengok kes yang keempat. Pelajar tingkatan 3, 15 tahun, berlaku pada tahun 2017, meninggal dunia setelah dipaksa meminum racun oleh sekumpulan remaja selepas beliau menegur perbuatan mereka menghidup gam ketika masih berseragam sekolah. Ini kes yang keempat. Dan kita tengok kes yang kelima. Kes ni pada tahun 2017, pegawai kadet laut universiti meninggal dunia akibat diseksa oleh sekumpulan pelajar universiti juga, akibatkan kesan lebam dan juga melecur di badan. Ni pelajar universiti. Maknanya kes buli ni bukan sahaja berlaku di peringkat sekolah, tapi di peringkat universiti juga boleh berlaku. Baik, kita tengok isi perbincangan yang pertama, iaitu kita akan lihat dari sudut definisi buli. Okey, buli ni apa? Buli ni adalah satu perbuatan tingkah laku yang agresif yang berulang bertujuan untuk menyakiti individu lain dari segi fizikal, mental atau emosi. Jadi cikgu nak tekankan dalam definisi ini terdapat 3 poin utama, iaitu tingkah laku agresif, berulang dan bertujuan menyakiti. Jadi 3 poin ini kalau ada, itulah definisi buli. Okey, kalau ada salah satu, mungkin perbuatan tu kita tak katakan sebagai buli lagi, tapi dia boleh berisiko untuk terjadinya buli lah. Okey, baik, itu tentang definisi ataupun maksud buli. Seterusnya kita lihat ciri-ciri buli. So dalam perbincangan ini cikgu kategorikan kepada 2 pihak. Yang pertama, ciri-ciri pembuli, dan yang kedua, ciri-ciri mangsa buli. Kita lihat yang pertama, ciri-ciri pembuli. Pembuli
biasanya pelajar senior lelaki dan juga perempuan. Pelajar senior lah biasanya menjadi pembuli. Jarang jumpa pelajar junior buli pelajar senior, jarang jumpa kan. Okey. Yang kedua, saiz fizikal menampakkan kekuatan fizikal. Mungkin dia lebih besar sedikit berbanding mangsa buli. Yang ketiga, pernah mengalami peristiwa pahit dibuli. Maknanya pembuli ni juga ciri-ciri dia kebarangkalian pernah mengalami peristiwa pahit, dia pun pernah dibuli. Mungkin ada satu dendam dan sebagainya. Mungkin dia berazam, kalau aku dah besar nanti aku akan buli pula murid-murid lain yang lebih kecil daripada aku. Kemungkinan. Baik, kita lihat pula ciri-ciri mangsa buli. Kita tengok. Yang pertama, pelajar junior lelaki dan juga perempuan. Lelaki perempuan sama Okey, pelajar junior. Dan saiz fizikal yang lebih kecil berbanding pembuli. Nama yang agak pelik ataupun ganjil. Mungkin nama tu menjadi sasaran ejekan dan sebagainya, kan? Dan rupa paras kurang menarik, dan boleh jadi juga rupa paras yang menarik, sasaran kepada mangsa buli. Okey. Seterusnya kita lihat jenis-jenis buli. So di sini cikgu kongsikan 4 jenis buli. Okay, yang pertama adalah buli fizikal, yang kedua buli lisan, yang ketiga buli hubungan, dan yang keempat buli cyber. Kita akan tengok satu per satu jenis-jenis buli ini. Baik, jenis buli yang pertama, buli fizikal. Apa itu buli fizikal? Buli fizikal adalah satu perbuatan yang melibatkan memukul, menendang, mencuri, menyembunyikan atau merosakkan harta benda orang lain, atau memaksa mangsa buli melakukan perkara-perkara yang tidak diingini. Maknanya senang kata, buli fizikal ni dia banyak melibatkan sentuhan dengan mangsa buli. Itu buli fizikal. Seterusnya kita lihat buli yang kedua, buli lisan. Buli lisan ni apa? Lisan ni adalah satu perbuatan yang melibatkan percakapan seperti mengusik, menghina, menyebarkan kabar angin atau fitnah, mengancam dan mengejek orang lain. Buli lisan ni dia tak macam buli fizikal. Buli fizikal ada sentuhan, tapi buli lisan ni melibatkan percakapan, ejekan dan sebagainya lah. Okey, itu buli lisan. Baik, yang ketiga. Yang ketiga ialah buli hubungan. Apa itu buli hubungan? Buli hubungan ni dilakukan dengan niat untuk membuat seseorang berasa terpinggir atau ditolak, seperti enggan untuk bercakap atau menggalakkan orang lain. Buli dengan pelbagai cara, kan? Kadang-kadang ada juga yang jenis dia tak suka seseorang, maka bila kawan tu datang, contohnya dekat dewan makan lah, ada murid datang bawa nasi, duduk kat situ, yang duduk kat meja tu semua bangun lari pergi tempat lain. Sedih kawan tu seorang, kan? Itu adalah satu kaedah buli hubungan. Dia tak melibatkan percakapan, dia tidak melibatkan sentuhan fizikal, tapi dia melibatkan dalam bentuk hubungan macam tu. Okey, dan berlaku secara berulang ataupun berterusan sehingga menimbulkan kesan emosi kepada mangsa. Okey. Seterusnya kita lihat yang keempat, buli cyber. Ini berkaitan dengan teknologi. Jadi buli cyber ni apa? Dia menggunakan teknologi seperti email, laman rangkaian sosial. Hari ini dah macam-macam, kan? Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, kan? SMS, dan menggunakan smartphone untuk mengganggu, mengubur, memalukan atau menyasarkan orang lain. Okey, guna teknologi untuk hina orang tu, hina orang ni. Jadi mangsa yang terganggu akan mengalami kesan emosi yang teruk. Ini menggunakan buli cyber. Itu jenis-jenis buli yang dapat cikgu nyatakan dalam perkongsian kali ini. Baik, kita lihat pula kesan buli kepada dua pihak lah, pembuli dan juga mangsa. Okay, pembuli, kesan buli dia apa? Akan dijatuhi hukuman. Jadi murid-murid yang tengah tengok video ni, kalau rasa nak membuli, jangan dijatuhi hukuman nanti, kalau ditangkap bersalah.
hukuman macam-macam hukuman. Kalau di sekolah mungkin sampai tahap buang sekolah dan sebagainya lah. Okey. Dan berisiko menjadi seseorang yang agresif. Ini bahaya, kesan kepada pembuli. Kadang-kadang dia membesar dalam keadaan jiwa dia memberontak, kan, jiwa yang agresif. So bila dah katakan dah berkeluarga nanti, tu pukul isteri, pukul anak-anak, panas baran dan sebagainya. Ini kesannya jangka panjang kepada pembuli. Baik, kita lihat pula itu banyak kesan-kesan lain, tapi kita nyatakan 2 cukup lah. Okey, ciri-ciri pada mangsa biasanya lebih banyak lah, mangsa buli ya. Jadi mangsa buli ni akan merasa tertekan, kesunyian dan juga merasa cemas, kemurungan, kan, mempunyai harga diri yang rendah, tak yakin pada diri sendiri. Di sekolah dia tidak hadir ke sekolah, tidak suka sekolah lagi. Kalau prestasi pelajaran juga akan merudum ataupun teruk lah. Dan yang paling bahaya, yang bawah sekali ni, berfikir untuk membunuh diri atau cuba membunuh diri. Ini tahap yang dah bahaya sangat lah. Okay? Baik, itu adalah kesan buli kepada pembuli dan juga mangsa. Okay. Terus kepada kesimpulan, kesimpulan yang dapat kita kupas pada hari ini adalah buli adalah jenayah di sekolah. Buli adalah jenayah di sekolah. Jadi semua murid, guru, ibu bapa dan juga masyarakat perlu sama-sama berganding bahu memastikan jenayah di sekolah ini dapat dibanteras. Okey, itulah perkongsian ringkas cikgu lah berkaitan buli. Dan insya-Allah perkongsian akan datang, cikgu akan kupas pula tentang tips untuk mengelakkan diri daripada dibuli dan juga apa yang boleh kamu lakukan untuk menghentikan buli. Kalau kamu nampak ada berlaku buli, apa yang kamu perlu buatlah. Okay, insyaAllah dua ni akan kita kupas dalam perkongsian yang akan datang. Baik, itu saja perkongsian cikgu untuk kali ini. Jika perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa tekan di bawah like dan juga komen kalau ada pandangan-pandangan yang membina, dan juga jangan lupa subscribe sebagai tanda sokongan pada channel ini. Jumpa lagi perkongsian akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kau dah makan belum? Dah makan dah, Syafiq. Kenapa kau tanya? Tak ada lah. Kalau kau belum makan, aku nak belanja kau makan. Yep. Aku nak minta maaf lah. Selama ni aku dah buat salah kat kau. Weh, Pik. Dah lah tu. Kau buat apa? Jom lah makan. Lapar ni. Semua kekesalan ini berpunca dari keseronokan. Keseronokan yang tiada kepuasannya, yang menghantui diri aku sampai bila-bila. Seterdaya semampuku ku coba. Selamat pagi semua. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Duduk. Kenapa kamu pakai seluar jeans ke sekolah? Saya pakai seluar jeans pergi sekolah sebab Jim pakai seluar sekolah saya, cikgu. Apa padang-padang? Tumbuh nak? Okey, ceritanya budak topi ni yang kena buli. Mak, kalau raya kali ni Alun nak minta baju raya baru boleh tak? Asyik pakai baju yang sama je. Alun ni tiba-tiba cakap macam ni. Macam tak suka je dengan hidup kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Macam sedap je roti ni. Aku nak sikit boleh? Boleh? Kau bagi semua baik sekadar pula. Kau nak roti? Nak. Kau ambil lah. Memang teruk dia kena buli. Dari pukul sampai ke bak makanan. Bukan tu je, dia juga jadi mangsa keadaan, tempat untuk kami lepaskan geram. Rasa senggat. Aku pula gila dengan Syafiq ni. Aku dah repeat tu, gentle. Jangan tu. Kepala kau dah lebam. Lusa gigi kau pula hilang. Macam mana? Bila-bila je kita orang tak puas hati, kita orang akan gegar dia. Janji hati puas. Kalau bukan orang lain yang pukul dia, akulah yang pukul dia. Kalau bukan aku, kawan aku. Kalau bukan kawan aku,
Siapa-siapa je lah. Tapi ada satu hari yang buat aku betul-betul jadi gila. Kau jangan bajet alim sangat boleh tak? Ha? Time rehat buat cari rehat. Ha? Aku tak suka kau belajar. Ha? Aku betul-betul tak puas hati kau tak nak? Ha? Kau dengar Time rehat buat cari rehat. Dah. Memang best pukul dia. Memang best. Tak cukup dengan benda tu, ada benda lain yang aku buat. Biarlah biar santan janji Sampai satu hari, kepuasan dan best tu dah terhenti. Aku tersedar yang dia pakai seluar sama setiap hari. Ku coba menunggu, biarlah lompang hatiku ini mengharap. Aku jadi serba salah. Jap. Aku memang bersalah sebab aku menzalimi orang yang susah. Okay guys, aku ada plan baik ni. Kita keluar, kita bantai muka Mr. Bean tu. Okay? Boleh. Cuma nak? Okay. Jom. Abang lambat sikit malam ni. Dan aku bertambah bersalah dan berdosa besar. Time rehat buat cari rehat. Ha? Aku tak suka kau belajar. Dia bukan tak nak lihat, tapi dia tak ada duit nak beli makanan. Jadi dia ambil keputusan untuk belajar. Kau di sisi Benar roti. Kau ambil lah. aku mengerti, seterdaya semampuku ku coba. Aku nak minta maaf lah selamanya aku dah buat salah kat kau. Weh, Pik. Dah lah tu. Kau buat apa? Jom lah makan. Lapar ni. Mengharap pulang kau yang pergi, kembalilah kepadaku. Penyesalan ini takkan hilang sampai bila-bila pun. Mimpi-mimpimu kembali.